Senario yang pertama. Ini Encik Liam dan ini pula Puan Lily. Mereka merupakan pasangan suami isteri. Puan Lily akan melahirkan anak pertama mereka tidak lama lagi. Apabila diberitahu oleh jururawat berkenaan vaksin, Puan Lily dan Encik Liam berkata mereka tidak mahu anak mereka divaksinkan. Encik Liam menyatakan yang vaksin ini tidak selamat untuk diberikan kepada bayi yang baru lahir. Puan Lily pula menyatakan yang vaksin ini ada kesan sampingan yang teruk dan mungkin boleh menyebabkan kematian kepada anak mereka. Jadi, mereka berdua membuat keputusan bahawa anak mereka akan lebih selamat jika tidak divaksin. Persoalan yang pertama, adakah betul vaksin tidak selamat untuk diberikan kepada bayi yang baru lahir seperti apa yang dinyatakan oleh Encik Liam? Jawapannya, vaksin ini selamat diberikan kepada bayi yang baru lahir. Ini kerana sebelum vaksin dipasarkan secara komersial untuk digunakan, ia diuji dengan rapi pada ribuan orang menerusi kajian klinikal berskala besar. Ia dipantau dengan ketat bagi menjamin keselamatan penerimanya. Pihak berkuasa kawalan dadah dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia akan mendaftarkan atau meluluskan suatu vaksin sebelum ia boleh digunakan di Malaysia dan dimasukkan ke dalam program imunisasi. Persoalan yang kedua pula, adakah betul vaksin punya kesan sampingan seperti apa yang dinyatakan oleh Puan Lily? Jawapannya adalah, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, memang benar vaksin boleh menyebabkan kesan sampingan tetapi tidaklah sehingga menyebabkan kematian. Kesan sampingan yang selalu dialami adalah seperti kesakitan dan kemerahan pada tempat suntikan atau demam. Namun, kebanyakan kesan sampingan ini adalah ringan dan sembuh dengan keadaan yang segera. Adalah sukar untuk menjangka siapa yang akan mengalami kesan sampingan ringan dan siapa yang berkemungkinan mengalami kesan sampingan lebih serius kesan daripada pengambilan vaksin. Kementerian Kesihatan Malaysia juga menyatakan bahawa kesan sampingan serius amat jarang berlaku. Ibu bapa juga tidak perlu risau kerana Kementerian Kesihatan Malaysia memantau keselamatan penggunaan vaksin secara berterusan. Kaki tangan kesihatan dari fasiliti kesihatan kerajaan maupun swasta, syarikat vaksin dan orang awam boleh melaporkan kepada pihak kementerian sebarang kesan sampingan yang dialami selepas penerimaan vaksin dengan menghubungi talian atau melalui email yang tertera. Senario 2. Hai, ini Arif. Arif adalah seorang kanak-kanak yang berumur 9 tahun dan sangat aktif. Namun, pada suatu hari, Arif berasa kurang sihat untuk ke sekolah. Jadi, ibunya telah membawa Arif berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan dan nasihat dari doktor. Setelah mendapatkan rawatan, doktor menasihatkan ibu Arif untuk mendapatkan suntikan vaksin untuk Arif agar dapat meningkatkan keimunan dan mengurangkan risiko untuk mendapat penyakit berjangkit. Beberapa bulan kemudian, wujud satu wabak penyakit berjangkit dalam kalangan kanak-kanak yang telah menyebabkan mereka berasa lesu, demam, sesama dan batuk. Namun, bagi Arif, dia kekal sihat dan bertenaga. Ini kerana Arif telah mendapat suntikan vaksin yang diberikan oleh doktornya yang lalu. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa pengambilan vaksin dalam kalangan kanak-kanak adalah amat penting dan antara kelebihan yang dapat diperoleh adalah dapat meningkatkan imunisasi badan kanak-kanak dan mengurangkan risiko penyakit berjangkit seperti hepatitis B, tetanus dan polio. Tidak lupa juga, vaksin dapat mengelakkan dari berlakunya kematian yang disebabkan oleh penyakit berbahaya. Senario yang ketiga. Situasi seterusnya adalah situasi anti-vaksin. Di sebuah taman perumahan, terdapat sebuah keluarga. Mereka tinggal di dalam sebuah rumah banglo. Dan di dalam rumah tersebut, terdapat sepasang suami isteri bersama anak kecil mereka yang baru berusia setahun lebih. Si isteri bernama Puan Nilofa dan si suami pula bernama Ustaz Haris. Manakala anak kecil mereka yang bernama Haikal. Pada suatu hari, mereka hendak pergi ke hospital untuk membawa anak kecil mereka untuk divaksin. Kemudian, jiran mereka
Puan Sheila yang berada di luar rumah menegur mereka. Hai Lofa, nak pergi ke mana tu? Haikal pun ikut sekali. Hai Sheila, kami hendak pergi ke hospital untuk bawa Haikal untuk divaksin. Oh, iya ke? Tapi saya banyak dengar juga mengenai vaksin ni. Dia boleh melemahkan umat Islam macam kita. Lagipun, vaksin ni tak penting lah untuk kanak-kanak. Tak adalah Sheila. Awak dengar khabar angin tu dari mana? Saya ada melihat info-info ni di Facebook. Itu yang saya ragu-ragu. Jangan risau Sheila. Semua vaksin yang digunakan oleh KKM adalah berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah. Vaksin ini telah dinilai mengikut keperluan piawaian antarabangsa termasuk pertubuhan kesihatan sedunia dari aspek kualiti, keselamatan dan keberkesanannya. Tambahan pula, dalam Islam juga memberi kita galakan untuk mendapatkan rawatan dan mendapat ubatan yang bersesuaian. Islam memang menyarankan umatnya agar sentiasa mencari penawar kepada penyakit yang dihadapi. Lagipun, kesihatan individu dan masyarakat adalah antara tuntutan agama dan kehidupan. Ya, betul tu. Sebab itu, tindakan pencegahan daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan kesihatan dan nyawa manusia adalah amat dituntut oleh Islam, bersesuaian dengan kaedah fiqhiyah yang bermaksud menyekat pintu kerosakan. Oh begitu, saya baru jelas mengenai perkara ni. Terima kasih Lofa dan Ustaz kerana beri penerangan kepada saya. Sama-sama, itulah sekarang banyak berita dan kabar angin palsu yang tersebar luas di media sosial. Oleh itu, kita kena lebih berhati-hati. Jadi, secara kesimpulan bagi ketiga-tiga senario ini adalah ibu bapa perlu faham dari segi kenapa vaksin menjadi satu keperluan untuk kanak-kanak. Ini kerana vaksin adalah salah satu cara yang mampu untuk mencegah dan mengelak sebarang pelbagai penyakit yang berjangkit. Tanggungjawab ibu bapa adalah untuk melindungi. Jadi, vaksin merupakan salah satu cara yang terbaik untuk melindungi anak-anak mereka. Bagaimana yang kita ketahui, kanak-kanak mudah terdedah dengan pelbagai persekitaran, termasuklah persekitaran yang tidak sihat. Jadi, keberangkalian untuk mereka mendapatkan jangkitan adalah sangat tinggi. Ianya disebabkan sistem imun dalam badan mereka masih rendah dan juga tidak kuat seperti orang-orang dewasa. Di sini, kami menyeluraikan beberapa kepentingan vaksin kepada kanak-kanak. Yang pertama, tubuh badan kanak-kanak tidak mampu melawan penyakit. Kita sudah sedia maklum bahawa tubuh kanak-kanak lemah dan imuniti badan akan semula jadi terhasil apabila seseorang kanak-kanak itu sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi, ibu bapa tidak boleh memastikan sama ada imuniti badan anaknya kuat selagi tidak sihat dari penyakit tersebut. Yang kedua, ibu bapa tidak boleh menilai anaknya sihat dan kuat melalui keadaan fizikal sahaja. Penyakit berbahaya boleh menyerang pada bila-bila masa sahaja. Jika tidak disuntik pada ketepatan yang disarankan oleh program imunisasi kebangsaan, kanak-kanak tersebut boleh dijangkiti dengan mudah. Yang terakhir, perlindungan dari imuniti ibu yang tidak mencukupi. Sebagai yang mana yang kita ketahui bahawa ibu akan memindah imuniti melalui antibodi yang dalam badan mereka kepada anak dalam kandungannya. Imuniti ini terhasil apabila ibu itu pernah dijangkiti dan sudah sembuh dari penyakit itu. Akan tetapi, imuniti ibu ini hanyalah bersifat sementara sahaja. Penyakit yang boleh dicegah melalui vaksinasi adalah TB, hepatitis B, polio, difteria, batuk kokol, campak, begok, rubella dan juga penyakit HIV. Kesimpulannya, kami menyeru kepada ibu bapa untuk segera mendapatkan vaksinasi untuk kebaikan anak-anak mereka. Diingatkan bahawa batuk, sesama dan demam merupakan petanda awal bagi penyakit berjangkit itu menyerang tubuh kanak-kanak ini. Jadi, segeralah untuk dapatkan khidmat nasihat daripada doktor di klinik maupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk maklumat lanjut mengenai vaksinasi pada kanak-kanak, ibu bapa bolehlah melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas mengenai program imunisasi kebangsaan pada kanak-kanak. Ibu bapa juga dinasihatkan supaya mengikut penjadualan vaksin yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia agar anak-anak mereka mendapat vaksin yang sepatutnya.